Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kesyukuran kita rafa'kan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat yang tidak terhitung banyaknya kepada kita semua, dan di kala ini kita sedang menikmati nikmat dapat menjejakkan kaki kita untuk sekian kalinya di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melaksanakan ketaatan dan kewajipan yang telah difardukan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan hanya saja mereka ini untuk beribadat, menghambakan diri mereka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang taat, melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan ketaatan, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk kita hindarkan diri kita daripada melakukan kemaksiatan yang menyebabkan kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini saya buat nak baca satu kitab. Jadi tuan-tuan, bagusnya kita ni dijemput untuk bagi tazkirah kuliah dan sebagainya. Kesempatan ni saya ambil untuk kita semak, kita rujuk, kita baca beberapa kitab yang ada dalam simpanan. Jadi kalau tak ada kita berkuliah tazkirah, kuranglah duduk rumah macam lah. Bila kita ada tazkirah kuliah begini, maka satu peluang yang baik dan merupakan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya berkongsi dengan tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada apa yang telah dihidangkan kepada kita daripada sudut makanan rohani dan jasmani, dan tentu kita lebihlah kepada makanan rohani. Jadi kali ini saya buat kitab, buku yang ditulis oleh tokoh pendakwah terkenal tanah air lah, Datuk Ustaz Badli Shah bin Alauddin, orang Pahang. Tuan-tuan, kita selalu tengok dia dalam TV kan. Ni ada buku beliau yang bernama Seni Dakwah Contemporary. Yang ni pun saya beli melalui kawan. Jadi ada siapa nak tempah, jadi cara mudah sebenarnya tuan-tuan, kita nak boleh pahala. Dia nak beli buku, lepas tu dia promosi pula kat kawan-kawan. Siapa yang nak beli buku, dia tolong belikan. Dia tolong belikan, kemudian kita bayar duit je lah, ambil kat dia. Jadi sebenarnya kebaikan, jalan kebaikan untuk kita melakukan kebaikan tersebut sangatlah banyak. Maka sama-samalah kita bersegera dan juga berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Baik, saya mai baca sini, tengok tadi ni sesuai ke tak? Tak apa, kita ceritalah tuan-tuan. Jadi semua kita dalam hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i.
Atau kama qala, sesiapa yang dia itu menyebut tiada Tuhan melainkan Allah, bersyahadah, maka sebenarnya dia adalah da'i. Da'i ini maknanya pendakwah. Dia adalah penyeru ke arah kebaikan, penyeru ke arah melaksanakan ketaatan dalam kita beragama. Agama kita, agama Islam, kita redha dengannya. Jadi ya, bila sebut da'i ni, baru ni dikaitkan dengan seorang da'i. Dengan kita sebut, nak sebut pun kita kata tak gamak, kan? Kalau sampai kepada tuan-tuan berita tersebut dalam kita kata masih dalam sesiatan, maka kita berdiam diri, tidak komen apa-apa. Takut komen kita itu akan menyebabkan keburukan, kebinasaan pada diri kita sendiri. Apapun sebenarnya tuan-tuan, semua kita adalah da'i. Bukan tertentu, kena masuk program da'i dulu baru kita jadi da'i, baru kita jadi pendakwah. Tidak. Semua kita adalah da'i. Tak boleh lari. Semua kita adalah penyeru kepada kebaikan. Maka kita seru kebaikan mengikut bidang kuasa, mengikut suasana sekeliling yang kita berada di dalamnya. Kalau kita berada di kampung ni, maka di kampung inilah kita berdakwah. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya kita berdakwah kepada diri kita sendiri, kan? Dakwah kepada keluarga kita dan sebagainya. Ada caranya. Tak boleh kita lari daripada medan dakwah, kerana semua kita akan ditanya. Kita hidup dalam masyarakat, maka tak mau nanti ni bila kalau kita baik seorang-seorang, besok waktu di akhirat nanti tengok semua tak ada apa, memang kita ni baik. Tapi bila nak langkah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tersekat. Pasal apa tersekat? Sebab kita tak pernah ajak orang lain buat kebaikan sedangkan berada di mata kita, di depan mata kita, sedangkan kita mampu untuk kita mencegah kemungkaran, kita mampu untuk mengajak kepada kebaikan, kan? Kita baca hadis banyak, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ila akhir ayat. Antara dalil-dalilnya, antara dalilnya ialah tentang apa? Hadis Nabi, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya ataupun dengan kuasa yang dia ada. Kemudian tak mampu dengan lidah bagi nasihat, beri teguran dengan kata-kata hikmah dan sebagainya. Kemudian tak boleh juga baru dengan hati. Dengan hati itu maknanya benci dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan kemaksiatan, dan kita pun tak mampu, nak tegur pun tak berapa nak boleh pi. Jadi kalau tegur pun kita dapat kebinasaan pula balik kepada kita, maka kita berdiam diri dalam keadaan kita tidak redha kepada apa yang telah dilakukan, apa yang dilakukannya. Baik tuan-tuan, sangat bagus. Saya ingat kita pun beli seni dakwah contemporary. Kalau ikut di sini, jadi mungkinlah ada yang kita pun bagi bukan di badan kita yang sebenar, tetapi ada mungkin kita boleh buat sesuatu. Contohnya di kampung, tuan-tuan, apa masalah yang berlaku? Contohnya Jumaat, dia lambat sikit atau berdiri di rumah dulu, baru mai ke rumah, baru mai ke masjid. Macam mana kita nak buat? Nak ramaikan jemaah di masjid, nak ramaikan jemaah yang mai mengaji kat masjid, nak ramaikan kita panggil solat berjemaah di masjid, nak datang awal mai semayang Jumaat di masjid. Kerana Allah Ta'ala sediakan ganjaran yang besar untuk orang yang mai masjid. Allah Ta'ala sediakan ganjaran besar orang yang mai solat berjemaah. Allah Ta'ala sediakan ganjaran yang besar bagi mereka yang mengikuti majlis ilmu. Jadi kita sebenarnya terlepas peluang ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi kita dan telah terlalu banyak. Kerana ilmu yang kita tak ada ilmu di situ. Allah Ta'ala sebut, kalau kata kita nak cerita tentang kelebihan ilmu, tapi kenapa kita tidak mau jadi orang yang berilmu? Kita lebih suka kita duduk dalam kejahilan. Orang yang berada dalam kejahilan takut-takut besok tak selamat, besok di akhirat nanti. Bukanlah kata orang berilmu nak selamat, tak selamat juga tuan-tuan kalau dia tidak beramal dengan ilmunya. Jadi kita sambil-sambil
dalam kehidupan kita ini, mestilah kita nak yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi saya baca sikit, biasanya di belakang ni dia akan sebut, dia orang apa sinopsis ke apa. Yang ambil kata-kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama daripada Mesir. Ayuh jadikan diri kita pendakwah yang bertaring, tidak mengerkah. Dia kadang-kadang bahasa ustaz ni pun, Datuk ni pun kadang-kadang bahasa dia hebat-hebat juga. Kawan ni nampak nak fikir sastra apa ada, ahli sejarah ni, ahli apa, peserta sejarah kan. Kalau kan saya tak faham, saya baca saja lah tuan. Berkuku tidak mencakar, bertaring tidak mengerkah. Maknanya dia ada taring, tetapi dia tak gunakan taring tu seenaknya untuk takam mangsa-mangsanya. Bukan lagu tu lah kalau kita faham kan. Berkuku tidak mencakar, dia ada kuku, dia ada kekuatan, dia boleh buat guna kuku dia, tetapi dia tidak guna kuku dia. Jadi pendakwah dia macam tu. Berpengetahuan tidak membodohkan, dia ada pengetahuan, dia ada ilmu agama, tapi tak bodohkan orang lain, tak memperkecilkan, tak memperlekehkan orang lain. Itu di antara salah satu keberkesanan dakwah, ialah bila kita nak dakwah, bila kita nak ajak orang lain, jangan ada rasa kita lebih baik daripada dia, dia lebih teruk, lebih hina, tak ada apa, kecil dia tu. Yang tu memang tak boleh. Memang kita kata tak berkesan dakwah kita. Baik. Macam mana nak jadi orang yang berpengetahuan tapi kita tak membodohkan orang lain, kita tak menjahilkan orang lain. Kemudian berani tidak tidak melasi. Apa benda ni? Dia guna tulisan, dia punya font dia tu font apa ni. Berani tidak, tak tahu saya pun nak kata. Kemudian besar tidak melendan, bahasa dia pakai kan. Bertaji tidak memupuk. Lebih kurang macam tu lah tuan. Belakang ni saya pun tak tahu lah nak cerita lagu mana dia punya bahasa dia tu kan. Tak apa. Demi merungkai seni berdakwah pada zaman bercanggih. Jadi Ustaz Datuk Ustaz Badli Shah tampil dengan pelbagai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Itu sikit lagi. Jadi buku ini untuk siapa? Untuk pendakwah-pendakwah masa kini. Untuk kita lah tuan-tuan. Yang mana kita boleh guna, kita gunalah. Jadi kurang kita jadikan dia sebagai panduan. Daripada medium ke medium yang luar, daripada medium biasa ke medium yang luar biasa. Daripada menjadi pendakwah yang biasa-biasa kepada pendakwah yang luar biasa. Kan, kadang-kadang kita kata ajak depa pun duduk lagu tu juga. Jadi cara macam mana kita nak lakukan perubahan pada diri kita sendiri, pembaharuan, sehingga orang dapat boleh ataupun dapat menerima dakwah kita. Kalau masjid, dengan cara masjid lah. Kalau JK kampung JKK ke apa ni, MKK ke apa, saya tak tahu lah, ini dengan cara masing-masing. Kalau seorang ayah, macam mana dia nak berdakwah kepada ahli keluarganya? Kadang-kadang anak buat sekupang dua dengan pak, dengan kita. Contohnya kadang-kadang macam mana kita buat? Bini tak mau dengar kita. Kita pula nak kena dengar bini. Laki takut bini kan? Jadi macam mana kita nak buat? Berdakwah dengan cara yang berkesan, katakan yang luar biasa kan? Kita lah ni bukan yang kita dulu. Maknanya ada perubahan positif ke arah kebaikan. Biasanya kebaikan ataupun kita berubah kepada kebaikan lebih positif, lebih baik apabila kita bertambah ilmu. Pasal apa kita duduk dalam butu juga? Pasal tak bertambah ilmu kita. Jadi di sini dia kata apa? Buat para dai yang sedang berjuang menyebarkan syiar Islam dan menegakkan agama kebenaran. Tugas seorang pendakwah ni sangat mulia sebenarnya. Kalau bukan kerana pendakwah yang berdakwah kepada kita semua, kita hari ini tak tahu pergi ke mana. Agama kita lah ni berkat kesabaran, keteguhan, ketabahan, perjuangan Rasulullah, para sahabat, kemudian generasi yang seterusnya dan seterusnya, sampailah kita pada hari ini kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Cuma nak kena tambah dan tambah, perbaiki dari masa ke semasa. Amin. Baik. Kemudian buat para guru dan pendidik. Ni guru macam kami ni rasmi guru lah, macam saya rasmi guru ngajak kat sekolah, ngajak di masjid guru takmir, saya guru takmir. Ni lebih rasmi lah. Yang tak rasmi pun macam tuan-tuan tak rasmi lah, walaupun bukan jawatan sebagai guru, tapi tuan-tuan kita semua lah adalah guru kepada anak-anak kita, guru kepada isteri kita. Satu kewajipan para suami ialah mendidik isteri, mendidik ahli keluarga. Kalau tak mampu, dia kena buatlah dengan cara mana-mana, apa-apa cara yang boleh mendidik ahli keluarganya. Itu tanggungjawab berat sebenarnya. Kan boleh main aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin, lepas tu seronok, lepas tu tegak gambar di kebun getah, di sawah padi kan, di kebun sawit di Masjid Bukhari, penuh rata syok kan, nikah. Tapi sebenarnya dia adalah satu tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab tu sebenarnya mulia. Allah Ta'ala dah angkat darjat, tetapi berapa orang yang dia pandai menilai dan dia pandai untuk bijak menggunakan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia menjadi bekalan untuk akhirat nanti. Boleh dah ni orang ni. Kemudian sikit, buat para ibu bapa yang sedang berjuang membentuk khalifah Allah, amanah dan rumah tangga untuk kita semua ni. Dia kata akhir sekali tentu buat pecinta Al-Quran, sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia cuba cerita. Ni cerita ni tuan-tuan, saya sendiri pun buku ni bukan duk tengok pun. Tengok lagu tu selesai. Ni baru nak baca, tu pun baru boleh baca belakang, tengok masa dah habis. Masa dah habis. Jadi kita buka sikit di antara isi kandungannya adalah pedoman anbiya mursalin. Mestilah kita ni bila kita nak melayari kehidupan kita, mestilah sebelum kita nak meninggalkan dunia ini, mesti kita ada pedoman, kita ada panduan, kita ada teladan yang boleh kita teladani. Siapa dia? Para anbiya wal mursalin, para nabi, para anbiya. Kita baca Al-Quran, banyak cerita pasal para nabi, bagaimana mereka melalui saat getir dalam berdakwah kepada kaumnya. Ada para nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Bukan senang kan, kita seronok-seronok ya kan? Padahal dia adalah satu bukan perkara yang mudah untuk sampai kepada kita. Jadi kita ada pedoman, kita ada panduan. Jadi kenalah ambil tahu, kenalah kita baca, kenalah kita mengaji, kenalah kita menghadap guru untuk kita dapat menjadikan para anbiya wal mursalin itu sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Panduan yang paling agung, orang yang dapat kita teladani sepanjang zaman, tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Baik, bahasa dakwah. Dalam bahasa dakwah ni pun ialah bukan semua orang yang boleh, tapi boleh dipelajari. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia kelebihan, masya-Allah, bahasa dia dalam berdakwah, dalam berkuliah, dalam berceramah sangat kita kata menarik hati. Ada orang macam-macam lah. Ada orang dia berusaha untuk dapat, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun baru boleh kan. Contoh macam-macam mana, baru ni saya dengar Ustaz Don nak boleh sampai tara tu, dia kata dakwah dikenali di serata negara, dia ambil masa bercakap berjam-jam lamanya. Macam dalam itu bahasanya hari ni sikit, anu sikit baru boleh cakap macam ni. Kalau kata saya sendiri pun lagu tu lah, bukan kerti cakap pun dulu ni pun baru boleh sikit-sikit. Maka ada lagi yang kita nak kena belajar. Jadi kadang-kadang kita berdakwah dengan ahli keluarga kita, apa bahasa yang kita gunakan dengan anak kita, dengan isteri kita. Bahasa itu bagaimana? Kadang bahasa tu kita rasa elok dah, tapi bagi orang tak berapa cantik lagi. Dan sebagainya kan. Amal ma'ruf nahi mungkar. Tu dia sebut ustaz pondok vs ustaz universiti. Ini kalau kita bahas baca ni seronok ni. Dia ada beza ustaz pondok universiti, dan ada ustaz yang dia mula dengan pondok, akhirnya dia berakhir dengan universiti. Ada orang ustaz dia universiti, lepas tu dia masuk pondok. Macam-macam ada ni kan.
kan. Semua itu bila manusia ini dia berbeza-beza variasi, berbeza-beza pandangan, pelbagai macam suasana dan sebagainya, sebenarnya itu adalah satu seni yang menarik dalam kehidupan manusia. Ustaz TV pun pasal ni seronok ni kalau baca ni, nampak gayanya ni. Wallahu alam, saya pun tak boleh nak sebut tak panjang-panjang tuan-tuan. Takat inilah yang boleh kita kongsikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi bekas dan ada manfaatnya untuk kita semua, insya-Allah. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.